selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa pagi ini di ibadah online. Kami mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali bergabung. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan kami berharap untuk minggu-minggu seterusnya Anda boleh mengikuti ibadah online kami. Dan terima kasih, kita bersyukur jika pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum ibadah dimulai. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang baru, nafas baru di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan demi kesempatan yang Kau beri untuk kami sama-sama mengikuti ibadah pada pagi ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu, urapan-Mu pada hari ini untuk ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami serahkan semua yang melayani Tuhan, penyampai firman Tuhan, dan tim musik. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Dia, mari terlebih dahulu kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kurababa shandara baba diandara mama. Kurababa shandara baba diandara mama. Haleluya. Kurababa shandara baba diandara baba shanda. Kurababa shandara baba diandara baba shande. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, kurababa shandara mama. Kurababa shandara baba diandara mama shandara baba. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh, shandara mama kurababa shandara baba. Tidak kira dimanapun kita berada saat ini, apapun yang terjadi saat ini, mari kita menyembah Dia. Oh, shandara mama kurababa shandara mama. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, shandara mama kurababa mama. Oh, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kurababa shandara baba, terima kasih Tuhan. Kurababa shandara baba diandara mama kurababa mama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, karena rahmat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami menikmati berkat-Mu yang di dalam hidup kami tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Lawatilah kami Tuhan. Tidak kira Tuhan di mana tempat kami berada, Tuhan, saat ini kami serahkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu di mana di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Sebentar sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dan sangat baik. Okey, mari kita angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kita angkat sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat sekali lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, tiada siapapun yang dapat memisahkan kita. Okey, pujian yang seterusnya, kita angkat pujian bersyukurlah. Mari kita angkat pujian. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku pun angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, bahwasamu kekal sampai selama-lamanya. Mari saudara dan saudari, dimanapun kita berada saat ini, mari kita menyembah Dia. Sembah Dia, angkat suaramu. Siapa yang boleh berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Akuilah Dia sebagai Tuhan, akuilah Dia sebagai Raja. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah Tuhan yang layak disembah, Kaulah Tuhan yang layak disembah. Oh
Oh shanana mama 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 mama. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kaulah Raja kami, sebab Kaulah yang termulia di surga dan di bumi. Tiada Tuhan yang lain, hanya Kaulah Tuhan yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh kurababa shandara mama mama mama. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab Kau nama di atas segala nama, sebab Kau Raja di atas segala raja, yang layak disembah. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji, kami sembah nama-Mu, sebab Kaulah nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga setiap pujian dan penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa. Doa diadakan setiap hari Isnin pukul 5 pagi dan hari Kamis pada pukul 9 malam. Kami menjemput Anda semua untuk bergabung berdoa bersama kami. Link akan diantar melalui grup gereja kita. Dan yang kedua, pemberian. Saudara semua boleh mengantarkannya ke nomor akun-akun bank yang akan tertera di screen sebentar lagi. Pemberian misi, perpuluhan, dan kasih, dan pemberian lainnya. Dan seterusnya, hari ini pada pukul 1 siang kita ada program kanak-kanak. Mari ibu bapak sama-sama kita mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti program ini. Dan mari saatnya kita mau bersatu berdoa, menyerahkan setiap pemberian kita kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Jika pada saat-saat sukar ini kami masih boleh memberkati, kami bersyukur Bapa. Saatnya kami mohon Tuhan berkati setiap pemberian kami. Biarlah pemberian ini dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sudah memberi maupun yang akan memberi. Tuhan Yesus memberkati mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, apa khabar semua? Semoga saudara-saudari sihat dan kuat ya, pada masa keadaan sekarang ya.
Sebelum kita bermula, mari kita berdoa ya. Bapa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kerana kita masih hidup sampai ke saat ini. Dan pada hari yang mulia ini, kita dapat bersama-sama untuk berkongsi firman-firman Tuhan. Firman yang diberikan oleh kamu dapat memberikan kami semangat yang kuat untuk menjalani hidup harian kita. Walaupun kita menghadapi cabaran dan kesusahan dalam hidup, namun dengan sokongan dan kekuatan kamu, kami akan berjaya untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup. Semoga Tuhan curahkan belas kasihan dan kasih karunia kamu untuk kita semua. Kami mengangkat dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas nama Yesus Kristus. Amen. Saudara-saudari, dalam 9 hari lagi negara kita akan merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang bersejarah kepada negara Malaysia, kerana hari ini kita bebas daripada jajahan orang British ya. Namun begitu, walaupun kita bebas daripada jajahan orang British, tetapi kita tidak bebas daripada wabak-wabak penyakit seperti sekarang, pandemik COVID-19 ini, di mana virus ini tidak mengenali negara yang mana satu merdeka, negara yang mana satu belum merdeka, tetapi dia akan menyerang semua bangsa-bangsa dalam negara-negara di seluruh dunia. Ini adalah hakikatnya ya. Di sini kita nampak pandemik COVID ini telah menyebabkan banyak kematian. Dan kalau kita baca dalam surat khabar 2 minggu yang lepas, di mana kita nampak satu penyanyi popular Malaysia ya, Siti Sarah, telah meninggal dunia disebabkan oleh pandemik ini. Dan dalam surat khabar juga menyatakan pada masa sekarang lebih ramai orang lagi yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam surat khabar ada menyatakan bahawa seramai 800,000 orang pemuda-pemudi pada masa sekarang yang tiada pekerjaan. Ini hanya pemuda-pemudi ya, tetapi macam mana dengan orang dewasa? Saya rasa dah sampai lebih daripada 1 juta orang yang tidak mempunyai pekerjaan pada masa sekarang. So dalam keadaan ini yang terdesak ini, orang menjadi lebih genggam. Dan pada masa sekarang juga terdapat banyak orang yang menghadapi sakit mental ya. Kita nampak orang mengalami sakit kemurungan. Dalam bahasa English kita katakan depressions. Kita nampak orang kekecewaan. Kita nampak kesedihan. Dan kita nampak banyak orang yang putus asa ya. Benda-benda ini telah menyebabkan ramai orang beremosi ya, di mana mereka dah senang marah, benci, mempunyai pemikiran yang negatif, dan juga sentiasa hidup dalam ketakutan. Dan ini telah menyebabkan banyak orang bergaduh ya, bertengkar dengan orang lain, terutama sekali dengan ahli-ahli keluarga. Dan semakin lama ya, orang tersebut mungkin ingin menjauhkan diri daripada orang lain atau masyarakat ya. Dan pada masa itu bermulanya seseorang itu berasa kesunyian, kekosongan. Dan kadang-kadang dalam kes yang lebih teruk atau kritikal lagi, seseorang itu akan memikirkan untuk membunuh diri disebabkan rasa tiada harapan ya, tiada harapan untuk masa depannya. Begitulah syaitan datang untuk mencuri ya, untuk membunuh dan membinasakan ya kita, seperti yang dinyatakan dalam buku Yohanes pasal 10 ayat 10 ya. Syaitan dalam apa-apa peluang yang ada
akan cuba merampas segala-gala daripada kita. Dalam surat Petrus yang pertama, ya, pasal 5 ayat 8 menyatakan syaitan bagaikan satu singa yang mengaum dan menunggu peluang untuk mencari orang untuk ditelannya. Begitulah dahsyat syaitan kepada kita semua. Saudara-saudari, mungkin saudara-saudari akan bertanya-tanya, mengapa orang Kristian pun tidak dapat lari daripada keadaan ini? Bukankah kita seorang Kristian, kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang? Mengapa orang Kristian masih ada kekurangan macam ini? Ada pula orang Kristian memberitahu bahawa dia selalu berdoa, dia ada membaca Injil, dia ada mendengar khotbah, dia ada memberi persepuluhan dan sebagainya, ya. Tetapi orang Kristian mengapa masih berasa kesedihan, kekosongan dan kesunyian, ya? Bukankah orang Kristian hidup dalam keadaan yang baik dan bahagia, ya, dan tidak mempunyai sakit mental, ya? Tetapi apakah kekurangan di kalangan orang-orang Kristian walaupun kita dah berdoa dan sebagainya? Kalau kita tengok orang-orang Kristian, kita berdoa kerana kita nak mendapat berkat daripada Tuhan, kita nak mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, kita memerlukan pemberian makanan daripada Tuhan, kita nak dapat keamanan, kebahagiaan dan sebagainya daripada Tuhan. Doa macam ini tidak salah, ya, tidak salah. Dan sepatutnya Tuhan akan memberi semua ini kepada kita dan memberi kita semua yang terbagus kepada kita kerana kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi apakah kekurangan dalam doa-doa ini? Apakah dia yang saudara-saudari boleh fikirkan? Ya, saudara-saudari, kekurangan yang selalu berada pada orang Kristian ialah kita tidak mempunyai satu perhubungan yang intim atau rapat dengan Tuhan, ya. Perhubungan intim atau rapat dengan Tuhan ini memerlukan kita menjalinkan satu perhubungan Tuhan secara mendalam dan bukan sekadar untuk melihat mujizat-mujizatnya. Dalam perhubungan ini, kita dalam apa jua keadaan, sama ada kita baik, sama ada kita buruk, kita masih memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kita perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hati kita, ya, dan tanpa kita membuat apa-apa permintaan kepada Tuhan. Dan pada masa yang sama, kita perlu tetap dan diam di hadapannya supaya kita dapat mendengar arahan-arahan ataupun percakapan daripada Tuhan, ya. Sekiranya kita mempunyai satu perhubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak berasa kekosongan atau kesunyian di dalam hati, kerana pada setiap masa saudara-saudari boleh berdoa dan bercakap dengan Tuhan. So kalau macam itu, kita mungkin keseorangan, tetapi kita tidak bersendirian. Bermaksud kalau kita duduk seorang di dalam rumah, tetapi kita tidak rasa bersendirian kerana kita ada Tuhan di sisi kita. Itulah yang penting, di mana kita perlu ada satu perhubungan intim dengan Tuhan. Dengan perhubungan yang intim ini, maka orang Kristian tidak senang dapat sakit mental, ya. Kerana dengan perhubungan ini, Tuhan sentiasa berada di sisi kita. Apabila Tuhan berada di sisi kita, maka penyakit dan juga kegelapan perlu melarikan diri daripada kita. Ini bukan kerana kita mempunyai kuasa, tetapi kerana kehadiran Tuhan yang suci
maka kegelapan tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan. Ya. So pada masa itu, sekiranya Tuhan berada di sisi kamu, kamu akan merasa aman, tenang dan tenteram. Ya. So kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Dan ini merupakan satu perkara yang paling bagus dan berharga yang dalam hidup kita. Dengan kehadiran Tuhan, kita boleh mula menerima apa jua cabaran atau kesusahan dalam hidup kita. Tetapi kita terfikir bahawa kita mempunyai Yesus Kristus yang berada di dalam hati kita untuk menolong kita untuk menghadapinya. Sekiranya kita tengok perjanjian lama dalam Injil, kita nampak orang-orang Yahudi yang taat dan mengikut arahan Tuhan. Mereka juga mengharungi satu kehidupan yang penuh dengan cabaran dan kesusahannya. So orang-orang Kristian, kita tidak bebas daripada kesusahan, tetapi kita kena ingat bahawa kita mempunyai Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan untuk mengharungi cabaran-cabaran tersebut. Ya. Saudara-saudari, kita perlu juga menerima hakikat bahawa kita akan mempunyai masalah dan cabaran. Tetapi apa yang berbeza daripada yang orang lain adalah kita mempunyai Tuhan di sisi kita. Ya. Sekiranya kamu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dapat arahan-arahan atau cara-cara daripada Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Ya. Dan sekiranya perhubungan ini memang sampai tahap yang lebih rapat, kemungkinan Tuhan akan memberi visi atau wahyu kepada saudara-saudari supaya saudara-saudari boleh mengelakkan sesuatu keburukan yang mungkin berlaku pada saudara-saudari, atau untuk saudara-saudari untuk melakukan satu kebaikan supaya faedah tersebut bukan saja saudara-saudari dapat menerimanya, tetapi faedah tersebut atau kebaikan tersebut boleh dialami oleh orang-orang yang dikelilingi kamu. Ya. Begitulah banyaknya kebaikan yang sampai tak terbilang daripada Tuhan sekiranya kita mempunyai satu perhubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Kasih Tuhan kepada kami semua menunjukkan bahawa Tuhan adalah besar hati dan beliau juga ingin mengadakan satu hubungan yang rapat dengan kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak kesayangannya. Dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahawa kerana Tuhan sangat sayang kepada dunia ini, maka dia telah hantar Yesus Kristus untuk disalib, supaya sesiapa yang mempercayai Yesus Kristus, dia akan mendapat hidup kekal dan tidak dibinasakan. Di sini kita nampak betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada orang-orang di dunia ini. Tetapi kebanyakan masa orang-orang di sini, kita meninggal Tuhan semata-mata untuk mengikut cara-cara duniawi. Ya, itu adalah satu masalah yang kita hadapi. Ya. Saudara-saudari, sekarang saudara-saudari boleh nampak, ya, seorang Kristian itu memang perlu mempunyai satu perhubungan intim dengan Tuhan. Tetapi mungkin saudara-saudari akan tanya saya, macam mana saya nak adakan satu perhubungan intim dengan Tuhan? Ya. Sekiranya kita baca Injil, contoh yang paling bagus yang kita boleh ikut adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau kita tengok dalam buku Lukas pasal 5 ayat 16, kita akan terbaca bahawa Tuhan Yesus Kristus selalunya mengundurkan diri, ya, ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mengapa Yesus Kristus berbuat demikian? Ya. Apabila kita mengundurkan diri,
kita dapat memisahkan diri kita daripada dunia luar, dan kita boleh menumpukan perhatian dan juga fokus kita kepada Tuhan, ya. Kita tidak akan terdengar suara-suara luar, ya. Mungkin suara-suara bini, suara-suara suami, suara-suara anak, kawan dan sebagainya. Dan kita boleh berdiam dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Pada masa yang sama, saudara-saudari boleh berbual dan meluahkan perasaan dalam hati saudara-saudari kepada Tuhan. Ini merupakan masa persendirian, ya, masa persendirian saudara-saudari dengan Tuhan, ya. Dalam masa persendirian ini juga saudara-saudari boleh, ya, boleh memuji dan menyembah Tuhan, ya. Boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudari boleh memberitahu segala-gala kesusahan dalam hati kamu kepada Tuhan, ya. Dan saudara-saudari boleh mengaku salah, ya, mengaku salah di hadapan Tuhan dan mendapat pengampunan daripada Tuhan, ya. Dan saudara-saudari boleh memanggil Tuhan untuk menyemak hati kita, supaya kita nampak apa yang kita dah buat salah dan apa kebaikan yang kita dah buat. Dalam masa persendirian ini juga saudara-saudari boleh memberitahu Tuhan bahawa apakah kelemahan yang terdapat pada saudara-saudari, dan ini mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menukar kelemahan tersebut dan menjadi orang yang lebih baik, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang boleh saudara-saudara memberitahu Tuhan. Dan juga saudara-saudari perlu memberi satu masa kepada Tuhan untuk bercakap kita. Pada masa itu, saudara-saudari perlu tetap dan berdiamkan diri supaya kita boleh mendengar kata-kata daripada Tuhan, ya. Saya percaya sekiranya saudara-saudari, ya, saudara-saudari dapat mengadakan satu perhubungan intim, ya, dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka satu jalan yang baik untuk saudara-saudari untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup, ya. Kamu akan jadi seorang yang lebih yakin, lebih tenang, tenteram, ya, gembira, dan mempunyai pemikiran yang positif untuk menghadapi hidup saudara-saudari, ya. Jadi saudara-saudari perlu ingatkan Tuhan, ya, dalam hati, dalam setiap masa, ya. Dalam setiap masa kita perlu ingatkan Tuhan. Kadang-kadang kita jalan sesat atau kebuntuan kerana kita tidak mengenali Tuhan yang berada di sisi kita, ya. Kita suka mengikut cara duniawi, dan kebanyakan masa kita dah hilang hala tujuan tanpa kita sedari. Itulah yang menyebabkan banyak orang-orang Kristian berasa kesedihan, kekosongan, ya, kesunyian, dan kadang-kadang sakit mental. Jadi saudara-saudari di sini, mulakanlah satu perhubungan intim dengan Tuhan, ya. Dan ini akan mengubah segala-gala benda dalam hidup saudara-saudari. Saudara-saudari, cubalah satu perhubungan rapat dengan Tuhan, di mana orang beritahu kalau saudara belum cuba, belum tahu. So saudara-saudari, cubalah adakan satu perhubungan yang rapat dengan Tuhan, ya. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku,
sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah Tuhan yang layak disembah, Kaulah Tuhan yang layak disembah. Oh, shanana mama 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 mama. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kaulah Raja kami, sebab Kaulah yang termulia di surga dan di bumi. Tiada Tuhan yang lain, hanya Kaulah Tuhan yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, kurababa shandara mama mama mama. Haleluya, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab Kau nama di atas segala nama, sebab Kau Raja di atas segala raja, yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji, kami sembah nama-Mu, sebab Kaulah nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri di sini, mari kita berdoa dulu ya. Bapa Tuhan, kami berterima kasih kerana hari ini kita mengenali bahawa kita memerlukan satu perhubungan intim atau rapat dengan Tuhan. Kami memerlukan kekuatan dan ketenangan daripada Tuhan supaya kita boleh mengharungi kehidupan harian kita. Tetapi tanpa satu perhubungan intim dengan Tuhan, maka apa yang kita jalani adalah tidak bermakna. So, semoga Tuhan bukalah jalan untuk kita mengadakan satu perhubungan intim dengan Tuhan. Semoga dengan perhubungan intim ini Tuhan boleh memberi kita arahan-arahan dan cara-cara untuk kita menjalankan kehidupan seharian kita. Kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita di sepanjang hayat kita. Semoga Tuhan terus mencurahkan kasih sayang dan kasih karunia Kamu kepada kita semua. Kami mengangkat dan memuliakan Tuhan atas nama Yesus Kristus. Amen.